Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, dan mana-mana orang yang memilih selain daripada Islam sebagai agama, maka Allah Ta'ala tidak sekali-kali menerima apa yang dipilih selain daripada Islam. Bila Allah Ta'ala tidak terima maka orang tersebut di negeri akhirat kelak termasuk di kalangan orang yang sangat-sangat rugi. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala masih lagi beri peluang pada kita untuk kita hidup di atas muka dunia dia, dan menunaikan tugas utama kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ibadat pada Allah. Dan kita usahakan, yakni mujahadahkan supaya di dalam ibadat tersebut adanya sifat ubudiyah dengan Allah, yakni kita mengharapkan setiap ibadat yang kita buat dapat ganjaran daripada Allah, yang Allah Ta'ala janji baik daripada kita, dan terhindar khaufan 'anil iqab, raja'an minas thawabillah, khaufan 'anil iqabillah. Kita harap pahala daripada Allah yang Allah Ta'ala berjanji, dan kita takut, kita hindari seksa api neraka yang Allah Ta'ala berjanji buruk pada kita. Itu dia panggil sifat ubudiyah. Kalau boleh pergi lagi tinggi di dalam batin ubudiyah, kita sertakan lagi ubudah, yakni kita buat hijab ibadat Allah Ta'ala perintah ni tak lain tidak bukan kerana nak kepada Allah, nak ke Tuhan, nak pada Allah, nak pada redha Allah, nak pada setuju Allah, nak pada zat Allah Ta'ala semata-mata, tidak tilik pada janji dia lagi. Itu dia panggil hamba yang tertinggi, dia panggil maqam ubudah dengan Allah Ta'ala. Nak semata-mata Allah, kenal dia dan dapat cinta dia, sebagaimana ungkapan Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadirul Jailani dalam munajat dia, Ilahi anta maksudi, Tuhanku engkaulah maksud aku, ini tempat tuju hati aku. Waridhaka matlubi, redha engkaulah yang aku tuntut. Redha Tuhan, mana Tuhan setuju dengan apa kita buat tu, hak kita tuntut. I'tini mahabbataka wa ma'rifataka, kurniakan kepada aku kenal engkau dan cinta engkau. Itu tinggi tu. Itu dia panggil maqam ubudah dengan Allah. Jadi dalam pada zahir ibadat yang kita buat, kita mujahadah supaya dapat ubudiyah dengan Allah, dan terus mujahadah lagi sehingga kita diberi rezeki jadi sebenar-benar hamba khalis pada Allah Ta'ala, ubudah pada Allah Ta'ala. Baik, para hadirin sekalian, tajuk tazkirahnya berdasarkan tajuk khutbah Jumaat berdasarkan tajuk khutbah Jumaat, iaitu Jabatan Agama Islam bagi tajuknya bahaya pemikiran Islam liberal. Itu
satu pemikiran yang bukan daripada asal Islam, tidak. Nah, liberalisme dia panggil, liberalisme, satu isme, satu pemikiran, satu aliran, satu tayarat, satu panggil pemikiran, falsafah hidup yang berdasarkan kepada liberal. Apa liberal? Yakni kita kata kebebasan yang sebebas-bebasnya. Itu hak asal liberal itulah. Nah, jadi banyak sebenarnya. Nah, jangan bila kita sebut liberal ni terus kita samakan makna yang apa, yang ditahzir, yang diwaspadai, yang diancam oleh ulama-ulama Islam. Jangan. Sebab setengah-setengah kita ni dia tidak belajar ilmu tayyara, dia hanya tahu dengar dalam pentah-pentah ceramah, nah, dasarkan isu-isu politik yang dipermain. Nah, maka bila dia tengok saja perkataan liberal, sesak ni selalu dah. Seperti ada yang berlaku ustaz masyhur lah, sohor lah ustaznya, hebat lah kalau kita kira kan, namanya masyhur seluruh Malaysia. Tu. Tapi oleh kerana wallahu a'lam, yang mengaji ke tak mengaji sungguh kita pun tak tahulah. Bila awal-awal lepas pilihan raya 2019, PRU 14 habis pilihan raya, jadi naik orang panggil parti yang memerintah tiga tu selama 22 bulan, kan? Jadi dalam tempoh tu satu kali dia post dalam Facebook dia, buku sekolah pelajar-pelajar anak-anak kita mengaji di sekolah-sekolah rendah kebangsaan menengah, ada ditulis di belakang tu apa, visi misi negara bangsa Malaysia ni, negara nation state yang bernama Malaysia, tanah air yang kita cintai, yang kita duduk ni. Ditulis apa belakang tu? Malaysia bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang liberal dengan kebudayaan. Astaghfirullahalazim. Dia pun masuk dalam Facebook, astaghfirullahalazim, baru berapa bulan sahaja pemerintah sudah pun ingin membawa pemikiran, padahalnya itu ada sejak zaman merdeka lagi. Dia tak faham apa makna liberal tu. Liberal di situ dengan makna kebebasan, memberi hak kebebasan kepada mana-mana kaum yang berada dalam negara Malaysia untuk mempraktik, mengamal kebudayaan masing-masing. Itu maksud. Nah, tapi oleh kerana dia tak mengaji barangkali, dia hanya pandai sebut liberalisme, sekularisme, kapitalisme, apa lagi dia boleh sebut saja. Jadi setakat boleh sebut gitu, tidak membawa arti apa-apa. Nasionalisme, boleh sebut saja. Apa maknanya, apa yang dibahas di dalam kitabnya, dia tak mengaji. Inilah kata alim ulama di Al-Azhar Asy-Syarif, la tatakallam qabla an tata'allam. Jangan kamu bercakap sebelum daripada kamu belajar. Sebelum kita nak bercakap tu, kita biar tahu sungguh apa dia masalah pluralisme, liberalisme, sekularisme, nasionalisme, yang mana hak bertentangan ni. Adakah semata-mata perkataan nasionalisme, liberalisme, sekularisme, ataupun apa hak intinya yang bertentangan dengan Islam? Itu yang patut kita kena tahu. Macam nasionalisme, yang sebenarnya bukan mengamakna cintakan bangsa. Kerana cintakan bangsa tu sudah ada ajarannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, laisa minna man da'a ila asabiyyati, bukan daripada kami mereka yang menyuruh manusia kepada asabiyah. Sahabat jawabnya, hal asabiyatu, adakah asabiyah? Anna rajulan, bahawasanya seorang laki-laki tuhibbu watanahu wa sya'bahu, dia cinta kepada tanah airnya, kepada bangsanya,
Adakah termasuk asabiyah? Tidak. So kata tidak. Tapi asabiyah itu yang dimaksud oleh Nabi, antu'ina akhaka 'ala zulmi, mutulung saudaramu di atas kezaliman. Mana perkara yang salah, oleh kerana dia orang kita, kumpulan kita, seagama kita, sebangsa kita, kita kena menangkan dia, kita kena tolong dia. Ini asabiyah dengan mana ta'assub. Itu dah. Bukan mana kebangsaan. Itu kena faham itu betul. Nah, bahkan cinta tanah air tu, cinta bangsa tu memang diajar dalam Islam. Nah, kita bahas dah lama dulu. Beberapa tajuk dah di sini tentang hubbul watani minal iman. Cintakan negara, cintakan bangsa sebahagian daripada iman. Bahkan kata Ibnu Khaldun kata, ad-da'watud diniyah bidunil wataniyah. Nah, tanpa orang panggil semangat cinta kepada bangsa negara itu, la tatimu, tidak akan berjaya. Dah tak kasih kepada bangsa, tak kasih kepada negara, mampu pergi nak jadi apa pun. Nah, pasal ayah aku biar peranda negara ni, biar hancur. Tu bukan ajaran Islam. Nah, kenapa kita mengajar, kita buka sekolah, kita buka pondok, madrasah untuk didik agama anak bangsa? Sebab kasih kita kepada bangsa kita, kasih kita kepada anak watan kita. Itu. Jadi cinta pada negara bangsa itu bukan yang diharamkan oleh Nabi SAW. Itu kan? Batu asabiyah itu bukan kebangsaan, bukan, tapi ta'assub. Nah, kita menolong saudara kita di atas kezaliman. Ini buat kita, walau bagaimana apapun yang dia buat, mesti betul, mesti kena, mesti kita kena tolong. Salah pun betul, betul pun betul. Hak ni hak Nabi larang. Itu kan? Atau hak Nabi larang. Karena dalam Islam tu tidak boleh buat musuh melainkan kezaliman. La udwana illa 'ala zalimin. Tidak boleh buat permusuhan, tak boleh balah, tak boleh berseteru melainkan di atas kezaliman. Tak boleh balah kerana beza bangsa, tak boleh. Nah, mana kawan tak lagi kalau tengok Cina masa nak bunuh lalu. Mana boleh gitu. Nah, kawan kalau tengok keling masa nak cekik kok lalu. Pasal apa? Pasal saya keling tu. Mana boleh gitu. Tu bangsa tu ketentuan Allah, tanpa ada hak kita manusia untuk memilih. Betul tak? Boleh kita nak pilih. Wah, jadi Melayu, masa nak jadi Korea pula umur 40 dah masa tua. Tak boleh. Beranak Melayu mati Melayu lah jawab. Beranak Cina mati Cina, beranak keling mati keling. Tidak boleh. Kita berseteru kerana beza bangsa tu tak boleh. Kerana hikmah Allah Ta'ala jadi kita pelbagai bangsa ni untuk cinta, saling mencintai, saling mengasihi. Mana dalil? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu inna akramakum indallahi atqakum. Tuhan kata, hei manusia, sesungguhnya kami buat kamu daripada tak ada kepada ada tu, daripada satu laki-laki dan satu perempuan, iaitu tu Adam dan Hawa. Semua kita ni Tuhan buat asal usulnya tu Adam dan Hawa. Tak ada siapa dia boleh claim tu Adam Melayu, tu Adam Cina, tu Adam ni Arab, tak ada. Nah, semua daripada tu Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami pelbagai wa qabaila, pelbagai etnik keturunan. Apa hikmah? Li ta'arafu, lam tu lamu li ta'lilil hikmah dia panggil. Hikmah Tuhan buat kita ni beza bangsa, kepelbagaian, plural pada bangsanya. Hikmahnya li ta'arafu, ai li tahabu dia panggil. Tuhan sebut asbab wa iradatil musabbab, min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Sebut sabab tapi naknya musabbab. Mana musabbab? Hasil daripada kenal tu ialah cinta. Itu dah al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Pokoknya ialah kenal, buah daripada pokok tu ialah cinta. Tu musabbab. Orang tua-tua kita kata tak kenal maka tak cinta. Itu hikmat dia. Beza agama boleh tak kita berkelahi? Tak boleh. Nak bunuh, nak bom gereja, nak
bong ketik nah kuih tokong serabut aku tai pusat jam jalan nata aku pergi beli bong etong nak nuklear kelepong haram hijau lah gitu. Jangan kata pong caci maki pun tak boleh. Tu beza agama tak boleh buat musuh sebab beza agama tak boleh. Nah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci maki orang yang menyembah selain daripada Allah dan sesembah yang disembah oleh mereka yang menyembah selain daripada Allah. Simbol-simbol agama dia jangan. Pasal apa jangan? Pasal kalau membuat fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Maka nanti dia caci maki Allah. Nah, dari kerana rasa permusuhan tanpa mengetahui ilmu yang sebenar di dalam Islam. Apa Islam ajar sebenar? Dia dah tahu. Dia hina agama aku ya. Sudah. Dia pun caci maki agama kita sebagainya buat penak. Kadzalika zayyannas li ummatin amalahu. Demikianlah Tuhan kata, kami hiaskan bagi tiap-tiap mereka yang beragama selain daripada Islam itu akan rasa elok amal mereka. Tuhan tazim. Tu tengok. Jadi dalam Islam itu tak boleh nak beza bangsa, beza agama, kita nak buat musuh kerana dasar tu. Tapi boleh walaupun dia Melayu, walau dia Arab, walau dia Muslim, walau dia ustaz, walau dia pak lepai, walau dia tuan guru, syekh, mursyid, nah, tapi dia melanggar undang-undang. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tak boleh buat musuh melainkan atas orang yang zalim, artinya orang yang melanggar undang-undang. Tu dah tuk guru pasal dia melanggar undang-undang, tak boleh, kena ambil tindakan. Nah, tak boleh ni, ini ustaz saya ni. Ustaz tak ustaz? Islam tu lagu tu. Nah, kalau orang panggil ustaz tak kena hukum, orang lain kena laju selalu. Itu bukan cara Islam. Jadi kalau ustaz curi atau anak tok guru mencuri, anak tok guru yang berzina, tak boleh ni, anak tok guru saya ni, anak ustaz saya ni. Jangan ganggu, jangan gosek. Tapi kalau anak orang lain, laju selalu dah lah. Main-main tangan nak kerak. Main-main nak sepak, main-main nak rejam. Tak boleh gitu. Tak ada keadilan dalam Islam kalau lagu tu. Nah, ini. Jadi liberal yang ditahzir, yang diwaspadai oleh agama Islam itu bukan dengan makna ada di buku-buku sekolah anak-anak kita di belakang tu. Jaga-jaga. Ni tak ustaz boleh buat masuk benda lagu tu ni. Bila orang tegur nasihat dia tak dengar, dia kerah gitu. Nah. Itu bukan maksud liberal yang ditentang oleh ulama, bukan. Itu sebahagian daripada ajaran Islam. Ya Ustaz? Ya. Liberal dengan makna beri hak kebebasan kepada semua suku kaum yang ada dalam negara kita untuk mempraktik kebudayaan dia. Nah, adat istiadat dia. Itu makna. Itu makna dalam buku sekolah anak-anak kita tu. Malaysia bercita-cita untuk melahirkan masyarakat yang liberal pada kebudayaannya dan adat istiadatnya. Itu maksud dia. Bukan liberal hak ni, bukan hak kita Jabatan Agama Islam nak bahas ni, bukan. Nah, tu. Ini masalah apabila kita tahu sebut nama tapi tak tahu musamma. Nah, tahu nama tapi tak kenal musamma. Nah, lepas tu liberal yang mana ni? Islam dia tidak ajar makna perkataan liberal, sebab Islam tu sendiri cukup dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad ni ialah ummatan wasata, umat yang tawassutiyah. Tawassutiyah, umat yang berada di tengah-tengah. Tidak tidak tasyaddud dan tidak tasahud, tidak ekstrim dan tidak liberal. Ya, dalam falsafah ya ada aliran ekstrim, ada, dan ada aliran liberal. Itu kita kena baca, banyak baca lah. Nah, ya liberalnya asal daripada pemikir-pemikir falsafah dulu. Liberal politik, liberal ekonomi. Nah,
di mana negara yang mudah untuk diserapkan pemikiran liberal, biasa negara yang berbentuk monarki. Berbentuk demokrasi ini boleh mengimbangi saja, tapi tak benar liberal juga. Tapi berjaya, negara-negara barat berjaya. Tengoklah, bebas, laki nak laki sama laki boleh kahwin, perempuan sama perempuan boleh kahwin, LGBT tu biasa. Ini hak kebebasan. Adakah Islam tidak membenarkan hak kebebasan? Sebenarnya ada. Islam membenarkan beberapa hak kebebasan, ada. Contoh seperti nak pilih agama, bebas. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi Muhammad, sila. Siapa yang tidak mahu nak kufur, sila. Bebas itu. Tak boleh kita nak paksa, ikrah tak boleh. Bahkan seorang sahabat namanya Hassin Al-Khazraji, dia punya anak yang dia hantar ketika mana baby-baby kecil lagi tu duduk di kampung pendalaman tempat orang Yahudi. Akhirnya bila anak dia tu tumbuh dewasa, balik ke bandar, balik ke rumah dia, Islam sudah sampai ke Yathrib. Jadi Hassin Al-Khazraji, isteri dia, semua masuk Islam. Tinggal anak dia tadi. Jadi bila balik ke rumah, balik ke bandar, ayah dia nasihatlah, awal, apa mau semua lain masuk Islam lah ke dah ni. Moleknya masuk Islam jugalah, senang kita sekeluarga. Anak dia tak nak. Kerah, saya dengan Yahudi lah kata. Saya mengaji jak kecil lagi, sekolah Yahudi, madrasah Yahudi kata ni. Pasal apa nak masuk Islam pula je? Pujuk lagi, lobi lagi, nak hadiah kereta apa tak kira lah, pujuk supaya anak dia ni masuk Islam. Tapi anak dia tetap kerah, tak siap masuk Islam. Akhirnya Hassin Al-Khazraji bagi ancaman, ancaman keganasan, dia panggil teror. Keganasan, mu tak siap masuk Islam, aku bunuh mu lagi. Seorang bapa bagi ancaman keganasan kepada anak atas dasar Islam, agama. Turun lalu ayat Quran, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itu asbabun nuzul ayat tu. Turun ayat, tidak ada paksaan di dalam agama. Kenapa? Kebenaran itu jelas, nyata. Siapa nak beriman sila. Siapa yang tidak mahu sila, diberi kebebasan. Tapi itu bukan dengan makna liberal, bukan. Itu dengan makna tawassutiyah, moderat, pertengahan, tidak ekstrim dan tidak tasahul, tidak liberal. Itu dah. Jadi sebenarnya sebahagian makna kebebasan itu sebenarnya sudah ada di dalam ajaran Islam. Tetapi yang ditentang oleh ulama Islam terhadap liberalisme, pemikiran liberal bebas, ialah dengan makna bebas sebebas-bebasnya pemikiran orang Islam terlepas daripada hukum hakam Islam. Itu maksud. Kalau dia seorang pemikir, dia seorang intelektual, maka di dalam mentafsirkan ayat Quran atau hadis, dia terlepas daripada tafsir-tafsiran yang muktabar. Itu liberal. Itu liberal itu dia panggil. Contoh dia tafsir suratul kafirun tu. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma abadtum. Dia ada orang liberal, dia tafsir Allahumma sholli ala sayyidina suratul kafirun tu, dia tafsir dengan tidak pakai tafsiran yang muktabar. Dia tafsir ikut kepala otak sendiri. Sebenarnya ayat ni bukan nak cerita ada wa ma a'budu ma abadtu, gitu. Wa ma itu dia tafsir dengan ma, tu ma bukan ma nafi, tapi ma isim mausul. Apa yang engkau sembah, aku pun sembah. Gitu jadi. Itu yang sebenar dia kata. Ini hak ditentang oleh ulama Islam. Di kalangan intelektual cendekiawan sudah rasa bijak, maka di dalam mentafsir Quran hadis mereka tak perlu lagi rujuk kepada kitab-kitab muktabar,
cukup dengan rasa pemikiran sendiri, mampu untuk menghasilkan makna-makna yang segar, yang baru, yang tak pernah orang dengar. Quran juga dia kata. Tu. Ni satu daripada liberal yang sebenar yang ditentang oleh ulama-ulama kita. Itu maksud. Itu kalau peringkat liberal di kalangan cendekiawan, intelektual, ilmuwan. Iaitu menafsirkan nas-nas agama, mempraktikkan nas-nas syarak tanpa rujukan, tanpa orang panggil dalil atau sokongan kekuatan yang diambil daripada tafsiran atau kaedah-kaedah yang muktabar. Itu liberal tu. Tu. Atau dia menafsirkan kaedah ulama tapi dengan cara liberal. Contoh contoh ni, ad-daruratu tubihul mahzurat. Nah, ad-daruratu tubihul mahzurah. Darurat itu membolehkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu kaedah fiqhiyah. Lalu orang liberal, dia ni ilmuwan, ni bentuk ilmuwan liberal, bukan rakyat-rakyat biasa cak kodi ni, bukan. Ni ilmuwan, doktor, syekh ke ikut dia tafsir. Berdasarkan kaedah fiqh ini, bermakna kalau kita sudah pun berada dalam darurat ekonomi sekarang, kita tidak mampu untuk gotong tepung buat kuih-kuih donat ke apa, maka untuk menjadi seorang yang pelacur, menjual kemaluan kita, seorang perempuan menjadi pelacur, itu boleh-boleh saja, dia kata, berdasarkan kaedah ni. Harus menjadi pelacur sebab nak meneruskan hidup. Ini berdasarkan kaedah ad-daruratu tubihul mahzura. Darurat itu membolehkan kepada perkara yang haram. Betul tak begitu? Kat kita orang tak mengaji lah mana dekat, sudah doktor pula cakap, syekh pula, ustaz pula, aduh, ngaji Mesir, ngaji Baghdad, Iraq, Jordan. Kita duduk di Sya'ala surah An-Nur, macam mana habis. Padahalnya kaedah tu ada mustasnayat. Dia panggil ada mustasnayat, ada perkara yang dikecuali. Bukan semua benda haram tu dibolehkan bila darurat, bukan. Benda yang haram yang dibolehkan itu selain daripada kemaluan. Tidak ada darurat tentang kemaluan, tak ada. Tu kita syarah betul tu kaedah tu. Padahal kalau kita mengaji qawaid fiqhiyah, ulama-ulama sudah syarah bahwasanya ad-daruratu tubihul mahzurah, darurat itu membolehkan perkara yang diharam, illa, melainkan perkara yang berhubung kait dengan kemaluan. Zina, liwa, apa, itu semua berkait dengan kemaluan. Itu tak termasuk dalam kaedah fiqh tu. Jadi hak tadi tu dia tafsir lagu tu apa tu? Liberal. Itu liberal tu. Liberal tu. Tu liberal dari segi bukan dari segi liberal peringkat orang-orang ilmuwan. Dan peringkat ilmuwan ni lah yang sangat bahaya. Sebab dia ilmuwan. Dia ada title kot, ustaz, syekh, tuan guru, doktor, PhD, MA, BA. Dia puca hak jadi orang bawah ni. Tu. Ada pun hak peringkat bawah ni liberal dengan makna apa? Ni iaitu dia merasakan hukum hakam Islam seperti semaya 5 waktu, puasa ke berapa, ini hak wajib. Ulima minad dini bid-darurah. Perkara yang diwajibkan di dalam agama, perkara yang diketahui hukum hakamnya dalam agama dengan secara darurah. Darurah dengan secara mudah, tidak kena nazar, fikir tilik pada dalil. Budak-budak tadika pasti pun tahu. Yang HP pun tahu kadang-kadang hukum tersebutnya. Semaya 5 waktu wajib, puasa bulan Ramadan wajib, tutup aurat ni wajib. Orang HP pun tahu.
Gapo lagi weh? Hak darurah, hak mudah. Tak ada kena mengaji sampai ke Mesir Azhar baru tahu lima waktu ni wajib. Ada? Kena ngaji sampai Azhar. Sudah ngaji Azhar barulah. Allah, saya baru tahu punya. Semaya 5 waktu ni wajib. Oh, benar benar. Benar benar. Itu dia panggil benda hak diketahui di dalam agama dengan secara darurah. Haram zina, haram judi. Oh, tapi pun tahu. Kenapa benda tu terlalu umum, terlalu latah? Orang bawahan ni pula liberal lah ke mana? Semua ni tak ada apa-apa hukumnya. Awak nak semaya sila, awak tak mau semaya pun sila. Nah, tu lagu tu jadi. Awak nak berzina, sila. Hak masing-masing. Nah, awak tak nak berzina, tak apa, sila. Itu hak masing-masing juga. Tu dia panggil peringkat bawah. Kalau tadi peringkat atas, peringkat ilmuwan. Itulah maksud liberalisme yang ditentang, yang ditahzir, yang diwaspadai oleh Islam. Itu dah. Tu lagu tu. Bukan liberal dengan makna kepelbagaian kebudayaan, ada kepelbagaian agama di dalam Malaysia. Bukan makna gitu dah. Karena kepelbagaian ini sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah. Nah, Allah Ta'ala sendiri nak bahawasanya manusia ni tidak satu jenis, pelbagai, tidak satu pemikiran, pelbagai pemikiran, tidak satu agama, pelbagai agama, tapi hak Allah Ta'ala suruh lain daripada hak Allah Ta'ala nak lain. Itu kan. Kalau kita mengaji ilmu tauhid ni duk bengang keluar itu kalau mana pula benda hak Tuhan suruh, Tuhan nak tak supong tak salah. Iya, Tuhan nak tak berlaku di dunia ni. Ada orang Islam, orang Kristian, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, agama-agama apa saja pemikiran. Tuhan nak tak? Sudah tak berani jawab. Saya tak ngaji ilmu tauhid. Tuhan nak tak? Sudah nak ilingkan anggur, nak ilingkan. Jawabnya Tuhan nak. Ustaz tahu mana Tuhan nak? Ustaz sayang dengan Tuhan ke? Tidak duk sayang dengan Tuhan dalam Quran sebut. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Walau syaa rabbuka, kalau menghendaki oleh Tuhan engkau, hei Nabi Muhammad SAW, kalau Tuhanmu nak, hei Nabi Muhammad SAW, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, pasti senang bagi Allah nak buat semua orang ni jadi Islam mukmin belaka atas muka dunia. Tidak Islam mukmin biasa-biasa wali belaka, pakat terbang belaka, tak sebakal lah kereta gapo ni khamak belaka boleh. Tuhan boleh buat gitu kalau Tuhan nak. Kalau Tuhan nak, tak ada kena susah-susah payah mula Nabi Muhammad lagi berdakwah ketoih ke apa, kena pekor batu ke orang sampai berdarah, takut darah dalam kasut, tak perlu. Kalau aku nak, aku boleh buat semua mukmin, semua masjid, semua surga, tak ada tokong ketik gereja, tak ada. Boleh. Tapi ya ke tak lagu tu? Semua orang Islam lah kat muka dunia. Ada? Semua orang mukmin, Muslim, mukmin, muhsin. Masjid semua, tak ada. Gereja, toko, ketik, tak ada. Tak. Realiti di dalam kerajaan Allah ni. Dalam alam semesta dicipta oleh Allah ni, manusia tu tidak mukmin, Muslim berlaku. Tidak masjid, surga, balasah saja. Ada Kristian, Hindu, Buddha, Konghucu, ada ketik, tokom, ada kuih, bukan kuih tu makan. Ada. Lepas tu siapa dia hak meluluh ni? Ni bukan Tuhan ni Ustaz. Ni masing-masing manusia lah yang buatnya. Allah Ta'ala tak tanggungjawab dalam bab ni. Bermakna ada lagi perbuatan selain daripada Allah yang memberi bekah gitu. Itu bukan faham ahli sunnah, tu Mu'tazilah. Wal fi'lu fit ta'thir illa wahidil qahari jalla wa ala. Tak ada perbuatan yang memberi bekah, hanya perbuatan Allah. Allah yang buat. Allah yang buat, ya. Allah yang buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang buatmu dan apa saja mu buat. Allah yang cipta, tapi mu buat. Ingat baik tu. Jangan silap Jadi bila sendiri Allah Ta'ala tidak nak lagu tu, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'min.
Adakah patut nak ikrah, nak paksa, nak menyakiti manusia supaya mereka semua jadi orang mukmin belaka? Tak patut. Istifham bermakna la ingkari dia, tak patut. Tapi Tuhan suruh semua orang Islam. Suruh tak? Suruh. Suruh Fir'aun masuk Islam. Qarun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, apa semua. Tuhan suruh tak? Suruh. Tapi Tuhan nak tak semua tu masuk Islam? Nak tak? Tak nak. Memang Tuhan tak nak sedia kala. Tanjizi qadim, sifat iradat. Dan Tuhan tahu sedia kala Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu semua tu kafir belaka. Tuhan tahu sedia kala lagi. Tuhan nak sedia kala lagu tu. Bukan Fir'aun mati tu baru Tuhan tak ada ayah lah, kafir juga Fir'aun. Kita usaha dah. Tuhan lagu tu. Mana Tuhan pun tak tahu Fir'aun kafir ke tak dia ni. Bila mati Tuhan tahu. Gitu. Jahil Tuhan itu. Tak Tuhan tahu sedia kala Fir'aun tu kafir. Dia Tuhan nak Fir'aun tu kafir. Tapi Tuhan tak suruh Fir'aun kafir. Tuhan bahkan larang Fir'aun kafir. Kalau Tuhan suruh Fir'aun tu masuk Islam. Pelik tu dah. Itulah kemoderatan dan ketawasutiahannya akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tu tak gaduh nak pergi pong situ, nak pergi tembok sini, nak tak gaduh. Apa benda Tuhan nak? Patu Tuhan suruh, kita dakwah, kita seru bil lisan kalau kita pandai. Tak pandai bil hal, itu lebih fasih lagi. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Gitu. Maka sebab tu kalau benar-benar kita mendalami akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan betul-betul tepat, kena cara pengajiannya, insya-Allah kita akan terselamat daripada segala firqah-firqah, fahaman-fahaman yang sesat. Seumpama ni Islam liberal ni. Tapi syaratnya nak mengaji lah. Jangan hanya tahu sebut liberal saja. Jangan. Apakah yang dimaksudkan Islam liberal, yang di waspadai, yang ditahzir oleh ulama kita, itu tak ada. Itu pemikiran yang melepaskan diri dia daripada pergantungan dengan dalil-dalil yang muktabar atau tafsiran-tafsiran yang muktabar. Sebebas-bebasnya nak menafsirkan Quran hadis, nak syarak mengikut kenampakan akal. Ini habis tu Nabi sebut man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Selesai dari situ. Sepatut selesai. Sama juga sekularisme. Selesai ittaqillah haitsu kunta. Cukup dah. Hadis pendek tu sungguh boleh faham betul. Tapi oleh kerana tak mengaji sungguh, dia tak faham, dia sendiri pun tak faham apa makna sekular dilarang dalam Islam, diharamkan dalam Islam, dan bukan pun daripada Islam, tapi dia pandai sebut saja. Kemudian pandai melontarkan kepada orang tu, orang ni puak sekular, ni puak sekular. Betul tak dia tuduh orang sekular tu? Takut kita tu punya fahaman yang berasaskan dengan tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah ni apa ni pula Ustaz ni? Iaitu pemikiran seperti Khawarij, iaitu segala hak nak berhukum milik mutlak Allah Ta'ala. Tidak ada hak kita manusia untuk berhukum. Inil hukmu illa lillah. Hanya hukum itu milik mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah tak nak berperang sampai selesai, nak bertahkim, nak bermusyawarah, nak berjanji damai, ini sudah memilih hukum sendiri, tidak memilih hukum Allah. Maka Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin al-As kafir, Abu Musa al-Asy'ari kafir. Siapa kata? Khawarij. Perlembagaan kita perlembagaan kafir. Sudahlah. Sebab apa? Sebab orang kafir buat. Kayak gitu kan kita ada bahas sama ni. Sebab lori buat, maka kafir itu tidak diterima. Apa dia yang menjunjung perlembagaan ni, dia murtad serta-merta sebab menjunjung perlembagaan kafir, musyrik dan sebagainya. Tiba-tiba naik akak supah jadi YP, janji untuk taat setia dan menjunjung perlembagaan negara. Ada tak nakut tak? Ada pertembungan ada? Ada tu. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Dia tak faham apa yang dia bercakap sebelum ni. Boleh?
Dia itu termasuk daripada maslahat orang-orang pemimpin. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Nah, program-program pemimpin di atas rakyat itu dia menepati dengan kemaslahatan-kemaslahatan semasa yang berada. Sebab tu kadang-kadang kita duduk bawah ni dah. Kita duduk bawah ni haram mengucapkan Merry Christmas. Oh, sedap tu, berkekoh. Tu biar orang tekok ceramah. Tapi bila jadi pemimpin, dia sendiri selamat menyambut Merry Christmas untuk kawan-kawanku yang Kristian. Jadi kita jadi bengong. Ni apa cakap itu atas masjid aku, gekar lah, haram. Nak buat macam mana? Dia pemimpin, kemaslahatan dia untuk rakyat, untuk tarik hati, gitu. Nah, kalau kita orang biasa memang jelas tak boleh, haram. Setakat untuk ucap selamat kepada perayaan saudara keagamaan lain, itu masih lagi dalam khilaf ulama. Ada ulama yang mengharamkan, tak boleh. Tapi ulama yang mengharamkan itu sebenarnya di dalam konteks masa peperangan. Nah, sebenarnya kalau di dalam masa kedamaian gini, kita nak ucap selamatlah awak sambut awak punya itu, tak ada masalah sebenarnya. Itu berlaku khilaf lagi. Tapi kalau kita sendiri pakai keagamaan dia, itu jelas haram. Sebab kita tak ada apa-apa maslahat pun orang itu. Apa maslahat kita? Tak ada masalah. Tapi kalau pemimpin, sudah. Susah selalu perut kita nak kecek. Payah selalu dah. Kalau sebab contoh saya boleh cakap ni, haram aja, haram. Lama-lama saya tak tahu ke depan ni, takut saya jadi Perdana Menteri. Saya tahu. Saya tak berani nak cakap. Saya mana tahu kalau kata undi ustaz angkat cakap ni, kita tengok dia buat kerja lagu mana. Saya jadi Perdana Menteri. Apa saya pula pergi mana? Ananda karup, habis duk joget dengan karupan ke apa, duk pakai dengan kalung-kalung, bunga-bunga ke apa. Lagu mana agak-agak pocik. Video ada rakan lagi dulu. Habislah Facebook. Ni masa tak Perdana Menteri. Bergegar, haram. Ini masa beliau Ahmad jadi Perdana Menteri. Dia sendiri pun duduk dengan nak kata apa? Itu saya nak tegang macam mana ke rakyat? Rakyat faham. Ala rakyat. Kita tak nak cakap apa. Sebab ada tu maslahat dia. Wallahu a'lam. Jangan sampai dia tu mengiktikadkan ini agama yang betul, sama seperti Islam. Itu jangan. Itu murtad. Tapi sekadar orang panggil program-program dia untuk ambil hati, dia panggil itu, untuk ambil hati penganut-penganut agama lain, bangsa-bangsa lain, itu masih lagi masuk dalam kemaslahatan. Jangan sampai dia pergi gereja apa-apa pelambangan ibadat cara itu yang ada batas-batas dia juga. Walaupun maslahat pun tak ada batas. Jangan maslahat sampai melanggar batas. Tapi setakat bunga masih lagi berlaku khilaf. Pakai ucap selamat masih lagi ada khilaf dengan ulama. Tapi hak benda yang qat'i, itu tak ada khilaf. Itu tak boleh. Itu. Masuk dah kali. Masuk dah. Seminit lagi. Ada soalan. Jadi itu susah kita nak bercakap apabila kita apabila kita tahu situasi. Orang yang tidak tahu situasi itu senang yang bercakap. Ini mak dia duduk situ baru sudah. Susah. Apabila kita tahu sesuatu benda, susah. Sebab tu ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar. Berani dengan berfatwa tu ialah api neraka. Orang yang takut dengan api neraka dia nak keluar fatwa haram ke halal, dia cermat. Dia tilik betul-betul, dia tengok betul-betul al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Nak hukum di atas sesuatu kena tasawur, rupa masalah tu. Jangan tunggu hukum. Siapa yang menjunjung perlembagaan Malaysia ni ialah syirik, kafir, murtad. Tulis dalam buku tu. Dalam buku kekal sampai sekarang. Sekarang bila dah jadi YB, ada orang letak video dia. Sumpah saya sekian-sekian YB nama sekian-sekian. Dengan ini menjunjung perlembagaan negara Malaysia. Yang syirik, yang murtad, yang kafir itu sudah dijunjung. Apa tidak kufur dia je? Ini supaya kita tidak terlalu laju dan kita kena faham dari sudut yang luas. Tidaklah seperti Khawarij
yang memahami sesuatu hukum tu dengan begitu sempit. Hingga sempitlah agama ni jadi sempit sangat. Padahal agama tu begitu sekali luas. Jadi cukup setakat tu. Bunyi dah orang katak kedegung tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sikit perkembangan pembinaan masjid pondok kita. Ambo datang ke Tuan Haji Nordin. Oh Hazir.